Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan semua rakan-rakan. InsyaAllah pada hari ini, kumpulan 6 akan membentangkan satu tajuk forum ilmiah iaitu AI versus Guru, siapa lebih memahami nilai insaniah dalam pendidikan. Kumpulan 6 terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Muhammad Syahmi Anik bin Sahari, Muhammad Rushaidi bin Anwar, Afika binti Afian dan Sharifah Halimatul Azmah binti Ishaq. Baiklah, bagi pengenalan, seperti yang kita semua sedia maklum, Artificial Intelligence ataupun AI ini penggunaannya semakin pesat dan semakin berkembang terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana AI mampu untuk menyediakan keperluan pelajar yang lebih interaktif, lebih fleksibel, pemprosesan maklumat pun lebih cepat, berkesan dan lebih menjimatkan masa. Oleh itu, kami membawakan satu forum ilmiah untuk kita sama-sama membincangkan dan kita melihat sejauh manakah AI ini mampu untuk membentuk nilai insaniah secara lebih holistik. Adakah AI sahaja sudah cukup ataupun kita masih memerlukan peranan guru untuk membentuk kepribadian positif dalam diri pelajar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Halimatul Azmah binti Ishaq. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dengan menjelaskan objektif forum ini. Terdapat 3 objektif utama. Yang pertama ialah mengenal pasti peranan kecerdasan buatan atau AI dalam menyokong proses pendidikan. Seperti yang kita tahu, AI semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk membantu proses pembelajaran, memudahkan akses kepada maklumat dan menyediakan pelbagai sumber pembelajaran secara pantas. Yang kedua, membandingkan peranan AI dan guru dalam memahami serta membentuk nilai insaniah pelajar. Walaupun AI ini dapat membantu dari segi penyampaian maklumat dan pembelajaran, tetapi guru masih mempunyai kelebihan tersendiri dalam memahami emosi, tingkah laku serta keperluan pelajar secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, menilai kepentingan aspek insaniah dalam memastikan keberkesanan pendidikan yang holistik. Hal ini kerana pendidikan yang berkualiti bukan sahaja bertujuan melahirkan pelajar yang cemerlang akademik, tetapi juga individu yang berakhlak, beradab dan mempunyai jati diri yang baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dengan maklumat forum. Jadi kami telah mengadakan forum ni pada tanggal 20 Mei 2026 pada jam 8 malam sehingga 9.20 malam. Jadi kami telah mengadakan forum ini melalui platform Google Meet yang mana kami telah mensasarkan guru sekolah, ibu bapa, murid sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Jadi bersama kami seorang panel jemputan yang bernama Nurfara Syahira binti Sahari, yang mana beliau merupakan seorang alumni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau, Matrikulasi Labuan dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sekarang beliau bekerja di Teknonet Sdn Berhad dan pernah bekerja di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan juga Tata Konsultansi Services. Rasanya itu saja, saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan lagi dengan slide seterusnya iaitu gerak kerja sebelum, semasa dan juga selepas forum dijalankan. Baik, untuk gerak kerja sebelum forum dijalankan iaitu kami menyediakan kertas kerja dan juga menghantar surat jemputan kepada panel jemputan yang kami invite lah. Okay. Seterusnya, kami juga mengedit dan membuat bahan poster dan memastikan semua ahli panel hadir sebelum forum dimulakan. Untuk gerak kerja semasa forum dijalankan pula, of course kami menjalankan forum dan juga merekod siaran langsung forum dan memastikan setiap ahli menjalankan tugas mereka masing-masing dan mengawal perjalanan forum mengikut atur cara yang ditetapkan. Bagi gerak kerja selepas forum dijalankan pula, kami membuat satu sesi fotografi bersama panel jemputan, ahli panel, moderator dan juga penonton lah yang datang. Okay. Dan juga merumuskan hasil perbincangan forum. Seterusnya, memuat naik rakaman forum di YouTube
dan juga membuat pembentangan laporan aktiviti. Saya akan teruskan kepada rumusan daripada respon panel jemputan kami, iaitu bagi soalan yang pertama, mampukah AI membentuk nilai insania? Menurut beliau, beliau mengatakan bahawa AI mempunyai satu potensi yang sangat tinggi dalam membentuk kepribadian pelajar, kerana AI ini mempunyai platform dan juga aplikasi yang pelbagai yang boleh diguna pakai oleh pelajar dalam proses pendidikan harian mereka. Yang kita perlu fahami, tugas guru bukan hanya sekadar mendidik ataupun mengajar pelajar di sekolah sahaja. Tugas guru adalah untuk memberikan contoh teladan yang baik serta mendidik emosi pelajar ke arah yang lebih positif. Secanggih manapun sesebuah teknologi itu dicipta, tetapi teknologi ini tidak dibekalkan dengan emosi dan perasaan seperti yang ada dalam diri manusia. Oleh itu, kita sebagai orang dewasa perlu memahami dan kita perlu sewajarnya melihat AI ini sebagai alat bantu sokongan dan meletakkan tugas mendidik yang hakiki di atas bahu seorang guru. Bagi soalan yang kedua, bagaimanakah kita boleh menggunakan AI dalam proses pembangunan insania bukan semata-mata akademik? Menurut respon panel jemputan kami, beliau mengatakan bahawasanya melalui AI, pelajar ataupun kita dapat mempelajari cara berkomunikasi dan interaksi sosial yang baik ataupun yang positif. Kita ambil satu contoh, penggunaan chatbot AI. Kalau kita tanyakan atau kita ajukan soalan di chatbot AI ini, ia akan memberikan respon secara profesional dan dengan cara beretika yang baik, dan hal ini boleh diaplikasikan oleh pelajar dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya yang kedua, melalui AI, pelajar akan dapat mengetahui simulasi situasi dengan baik. Sebagai contoh, kerja berkumpulan, dan perkara ini, melalui kerja berkumpulan ini akan dapat membentuk dan menghasilkan nilai kerjasama dan juga toleransi yang sangat pentinglah untuk mencapai kejayaan akademik. Namun ada satu situasi yang kita perlu ambil berat dan kita titik beratkan, iaitu soal integriti dan juga nilai tanggungjawab. Memang kita tahu AI ini memudahkan, tapi kita perlu didik generasi sekarang, terutamanya pelajar, jangan mengambil bulat-bulat ataupun copy and paste, salin dan tampal sahaja tanpa melihat keaslian sesuatu rujukan yang kita rujuklah. Jadi kita perlu didik dan nilai integriti dan juga tanggungjawab ini sangat penting agar isu plagiarisme tidak akan berlaku. Baiklah, saya akan membuat rumusan panel guru pertama, iaitu saya sendiri. Di sini terdapat dua soalan. Bagi soalan yang pertama, dalam era AI, apakah kelebihan guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi? Di sini terdapat 3 kelebihan utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pertama ialah kecerdasan emosi atau EQ. Guru mampu memahami emosi dan perasaan murid, mengesan perubahan tingkah laku serta memberikan sokongan dan motivasi apabila diperlukan. AI boleh mengenali pasti kesalahan dalam tugasan, tetapi AI tidak mampu memahami perasaan murid secara mendalam seperti seorang guru. Yang kedua ialah hubungan kemanusiaan. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah menjadi individu yang mendengar luahan murid, membina kepercayaan dan menunjukkan empati. Dalam kebanyakan keadaan, guru juga bertindak sebagai pembimbing yang membantu murid menghadapi cabaran dalam kehidupan. Yang ketiga ialah pembentukan nilai insaniah. Adab dan akhlak, kedua ini tidak boleh dipelajari hanya melalui teknologi. Murid perlu mempelajari nilai murni melalui pemerhatian terhadap tingkah laku guru. Oleh itu, guru berperanan sebagai role model yang membentuk sahsia murid secara berterusan. Kesimpulannya, AI boleh melahirkan pelajar yang bijak dari segi akademik, tetapi gurulah yang membentuk insan yang berakhlak dan berjiwa manusia. Seterusnya, bagi soalan yang kedua, pada pendapat anda, adakah AI banyak memberikan manfaat atau ancaman kepada pembentukan sahsia pelajar? Dari sudut manfaat,
AI dapat membantu pembelajaran kendiri, memudahkan akses kepada ilmu, meningkatkan sifat ingin tahu serta berfungsi sebagai rakan pembelajaran yang membantu pelajar memahami suatu topik dengan lebih mudah. Namun, perlu diingat juga bahawa AI juga mempunyai beberapa risiko jika digunakan tanpa kawalan. Antaranya ialah plagiarism, penipuan akademik, kebergantungan kepada teknologi serta kurangnya interaksi sosial dan empati akibat terlalu banyak berinteraksi dengan sistem AI berbanding manusia. Oleh itu, faktor yang paling utama ialah cara AI digunakan. AI bukan masalah utama, tetapi penggunaannya perlu dipandu oleh nilai moral dan juga etika yang betul. Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahawa AI dan guru mempunyai peranan masing-masing dalam pendidikan. Walau secanggih mana pun teknologi berkembang, guru tetap tidak dapat digantikan sepenuhnya kerana guru memainkan peranan penting dalam membentuk emosi, sasiah dan nilai insania pelajar. Okey, seterusnya saya akan merumuskan dua soalan. Soalan yang pertama berkaitan bagaimana guru boleh memastikan nilai insania ditetapkan walaupun penggunaan AI semakin meluas dalam PDPP. Jadi untuk pertamanya, guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran yang mana kita ni tidak boleh menyekat penggunaan AI tetapi kita boleh mengawal dan membentuk ekosistem pembelajarannya. Caranya adalah dengan mengalihkan fokus kelas daripada berpusatkan komputer kepada pembelajaran kolaboratif secara bersemuka. Sebagai contoh, apabila murid ni ditugaskan untuk mencari suatu maklumat, mereka akan menggunakan AI untuk mencarinya. Tetapi dalam masa yang sama, guru mewajibkan maklumat tersebut untuk dibincangkan ataupun ditapis di dalam kumpulan. Jadi di dalam aktiviti berkumpulan inilah nilai-nilai insania dapat dipraktikkan secara langsung, yang mana mereka akan belajar bagaimana untuk bertolak ansur apabila wujudnya perbezaan pendapat. Seterusnya, bagaimana untuk berkomunikasi secara berhemah, menghormati giliran bercakap dan memupuk semangat kerja berpasukan. Seterusnya, kedua, guru berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui kaedah ini, AI ini hanya bertindak sebagai pembekal data di peringkat awal sahaja, manakala guru pula bertindak sebagai facilitator, yang mana guru akan memandu murid untuk berinteraksi. Kita mahu melahirkan generasi bukan sahaja mahir mengetik papan kekunci untuk mencari jawapan instan, tetapi generasi yang tahu menghormati rakan di sebelah dan mengekalkan adab sopan dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya saya akan merumuskan berkaitan soalan di manakah garis keseimbangan antara AI dan peranan guru dalam pendidikan masa kini. Okey, jadi di sini kunci utamanya ialah keseimbangan dan kedudukan, yang mana AI ini diletakkan sebagai tools ataupun alat bantuan mengajar sahaja, bukan sebagai pengganti entiti guru itu sendiri. Jadi secanggih manapun sesebuah teknologi, ia tetap direka oleh manusia, dan AI ini tidak akan pernah sekali mempunyai roh. Jadi AI tidak boleh memberikan sentuhan. Jadi AI ini tidak mempunyai emosi, roh dan juga human touch ataupun sentuhan manusia. Jadi sesuatu yang kering tanpa emosi tidak akan mampu membentuk emosi manusia yang lain. Jadi sebagai guru tugas kita melangkaui penyampaian fakta akademik. Kita lah yang menyuntik nilai kasih sayang, membentuk integriti, mengajarkan erti keadilan dan mendidik pelajar untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Seterusnya, peranan guru ni amat penting untuk mengimbangi impak digital ini, kerana ketika pelajar hanyut dalam dunia maya yang serba pantas dan maya, gurulah yang menarik mereka kembali ke alam nyata untuk berpijak di bumi yang nyata, mengajarkan mereka nilai kemanusiaan, rasa ihsan dan tanggungjawab sosial yang tidak mungkin dapat dipelajari daripada sebuah skrin legap. Asalnya itu sahaja pada saya teruskan pada pembentang seterusnya. Okey, sebagai rumusan panel yang terakhir ataupun sebagai guru yang ketiga,
saya merumuskan secara keseluruhannya lah. Okay? Penggunaan AI dan juga teknologi dalam pendidikan ni sebenarnya membawa banyak sangat manfaat. Tetapi dia juga membawa kesan yang negatif jika penggunaannya tidak dikawal secara bijak. Jadi kebergantungan yang berlebihan kepada AI ini boleh melemahkan kemahiran berfikir secara kritis seseorang tu, dan juga cara seseorang tu menyelesaikan masalah, dan juga dia boleh menjejaskan nilai diri seperti daya tahan, kesabaran dan juga integriti dalam akademik. Di samping itu, cabaran era digital ni turut melibatkan isu penyalahgunaan teknologi yang mana penyebaran maklumat palsu dan juga kemerosotan adab dalam komunikasi. Macam kita nampak sekarang ni, yang mana kita boleh katakan Gen Alpha ataupun Gen Z banyak yang sangat boleh katakan tiada adab lah, dengan orang yang lebih tua. Tak kisah sama ada dalam komunikasi ataupun luar komunikasi. Jadi oleh itu usaha untuk membentuk kewarganegaraan digital yang beretika perlu diperkukuhkan melalui kerjasama banyak pihak, terutamanya guru, pihak sekolah dan paling penting sekali ibu bapa, kerana semuanya bermula daripada rumah. Dan juga penerapan pendidikan moral dan agama agar pelajar bukan sahaja celik teknologi tetapi juga memiliki nilai insaniah yang sangat tinggi. Secara keseluruhan daripada hasil pembentangan kumpulan kami pada hari ini menunjukkan bahawa sebenarnya kecerdasan buatan ataupun AI ini sememangnya banyak membawa manfaat khususnya kepada dunia pendidikan. Tapi secanggih mana pun teknologi pada hari ini, sebenarnya AI ini masih belum lagi dapat menggantikan peranan seorang guru untuk membentuk sahsia emosi dan juga nilai insaniah pelajar. Guru juga bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi sebenarnya mereka memikul satu tanggungjawab sebagai pembimbing, pendidik dan juga teladan yang baik yang mampu membantu membentuk akhlak serta kepribadian murid. Jadi pada masa yang sama, penggunaan AI yang tidak terkawal juga boleh memberi kesan negatif seperti melemahkan kemahiran berfikir secara kritis, menghakis integriti akademik dan juga mengurangkan penghargaan terhadap proses pembelajaran. Jadi oleh yang demikian, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan juga penerapan nilai kemanusiaan perlu sentiasa dipelihara agar keseimbangannya tetap terjaga. AI harus dilihat sebagai alat sokongan pembelajaran, manakala guru sentiasa kekal sebagai pemimpin utama dalam membimbing generasi masa hadapan. Dengan kerjasama erat antara guru sekolah, pihak sekolah dan juga paling penting ibu bapa, mereka mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang di sekolah ataupun dalam teknologi, tetapi mereka mampu melahirkan generasi yang mempunyai akhlak yang terpuji, adab dan juga jati diri yang kukuh. So, harapan ataupun cadangan dan juga nasihat daripada kumpulan kami, semoga teknologi AI ini dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk meningkatkan kualiti pendidikan tanpa mengabaikan pembentukan nilai insaniah. Dan juga nasihat daripada kami, jadikanlah AI ini sebagai alat pembantu untuk menambah ilmu, bukannya sebagai jalan pintas untuk mengelakkan usaha. Ingatlah bahawa teknologi boleh membantu kita menjadi lebih pintar, tetapi hanya nilai
adab, dan akhlak yang akan menjadikan kita seorang manusia yang lebih baik. Akhirul kalam, AI boleh membantu kita mencari jawapan, tetapi nilai insania dan kebijaksanaan hidup hanya dapat dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan bimbingan manusia. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 6. Sekian, terima kasih.